Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. لا يسوق الخير إلى الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah kita dapat sama-sama pada malam ni. Terima kasih Nursina, terima kasih Idrusna, terima kasih Ya Abdullah, Ana Roy Ismail, Neni Ros, Sarah Hajar Asma Razak, Uzubaidah Zuraida, Izan Malik, lagi siapa? Zam Zaidi, Jamaluddin, Sarifah Bulut, Zawiyah Osman, Iqbal, alhamdulillah, Zaini Yahya, Faizah Azali, Rosyah Hasan, Nur Safina, Cik Hamizan dan semualah, insya-Allah keluarga Usratuna dan jemaah pada malam ni, insya-Allah program kita, kuliah maghrib kita dianjurkan oleh Surau Salih Asmat Taman Pahujaya. Surau Taman Pahujaya Salih Al-Muhammad di Permatan Pauh Pulau Pinang, STPJ. Ala wasahlan Durah Afrika, Salih Muhammad. Baik, Allahumma salli alaihi tuan-tuan, dan pada malam ini kita menggunakan kitab 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Saya Ustaz Ahmad berkuliah di masjid di Surau Taman Pahujaya. Zalikha ayah saya Ustaz Ahmad, Nazli Rashid, alhamdulillah. Allahumma salli di Surau Taman Pahujaya menggunakan kitab ini 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan pada malam ini kita masuk kepada hadis yang ke-34. Nah, hadis ke-33 hari itu kita bincang di masjid itu separuh jalan sebab hadis tu panjang, perbincangan dia panjang. Tapi kalau saya nak sambung perbincangan tu sebab audiens ni audiens berbeza, tak sama macam hari itu. Jadi insya-Allah yang separuh tu nanti
kita akan bincang semula. Mudah-mudahan salat Jumaat kalau ingat tu kita akan sambung semula di STPJ nanti. Tapi ni audiens lain ni. Audiens ni audiens online. Jadi insya-Allah kita akan bincang salat Jumaat hadis yang baru supaya kita bermula daripada awal. Jadi kalau kita sambung yang pertemuan kita lepas di STPJ itu dah separuh jalan. Mungkin tak boleh nak faham separuh tu. Maka insya-Allah malam ni kita akan sambung perbincangan kita pada hadis yang ke-34 daripada hadis yang dihimpunkan kepada kita oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Fazan daripada Kuala Terengganu, ahlan wa sahlan. Muhammad Hafiz Zulkifli, Fozibah Manaf, Rohana Osman, Kak Nazatul Naina, ahlan wa sahlan. Hafiki Naim, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tuan-tuan, Allah SWT semua ada yang berpuasa hari ini. Kita ucapkan selamat berbuka puasa, dah selesai dah, alhamdulillah. Salat Muhammad, tuan-tuan. Saya baru tadi petang-petang ni tadi Riyadhah bawa anak-anak ni panjat bukit. Untung duduk dekat Darul Faizin ni, tuan-tuan, sebab kawasan ni dikelilingi oleh bukit. Best kan ni, seronok. Kalau siapa-siapa dia ada kelapangan, mai duduk dekat, mai tidur sekejap dekat Darul Faizin ni 2-3 malam, rasakan suasana duduk di Darul Faizin ni sejuk kan, berkabus, bukit-bukit kiri dan kanan. Saya semua tuan. Lalu kalau kami nak hiking, kami boleh pilih banyak bukit mana yang nak hiking. Ada bukit-bukit, ada bukit yang tinggi sikit, ada bukit rendah sikit. Tadi dia nak buat anak-anak pergi bukit yang tak berapa nak tinggi sangat tapi pun tinggi juga. Itu betul mengah-mengah juga tu. Saya cuma nama bukit tu nama bukit pecah batu. Biar pecah di batu, jangan pecah di mulut, kata Dura Afrika. Baik, Allah SWT, tuan-tuan. Alhamdulillah Ibu Nuria, saya semat amin amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan sekalian, salat Jumaat hadis ke-34, menghapuskan kemungkaran adalah fardu, tu tajuk dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman rawahu al-Muslim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, daripada kalangan Ansar. Ansar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asalnya daripada Madinah. Sahabat-sahabat yang berhijrah daripada Mekah pergi Madinah, namanya Muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Ansar, di asal perkataan Nasara, tolong, pertolongan, beri pertolongan. Jadi Allahumma salli ala tuan-tuan. Jadi orang-orang Ansar terkenal dengan sifat yang saya cuma bila tetamu-tetamu mereka datang daripada kelompok Muhajirin, mereka memberikan pertolongan, maka Nabi SAW menggelarkan mereka sebagai golongan Ansar. Jadi Allahumma salli ala tuan, dan terkenal gelaran Ansar itu sehinggalah ke hari ini, bahkan mungkin sehingga ke hari kiamat kita akan memanggil sahabat-sahabat yang duduk di Madinah pada disebut daripada golongan Ansar, dan kunyah mereka berikan pada hujung nama mereka tu Al-Ansari. Al-Ansari. Ansar, ayahnya seorang sahabat Nabi SAW yang hebat juga, nama Malik bin Sinan. Ayah dia, dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di antara sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad, yang berjumlah 1140 hadis. Untung tuan-tuan, Nabi SAW sebut tentang kelebihan-kelebihan orang menghafaz hadis. Apa kelebihan-kelebihan orang menjaga hadis? Mari kita tengok. Saya teringin tuan-tuan, saya teringin nak jadi orang-orang ni. Yang pertama, tuan-tuan tengok macam apa Nabi SAW sebut tentang orang-orang yang belajar hadis, yang menyampaikan hadis, menghafaz hadis, kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertamanya Nabi SAW sebut Allah akan memberikan cahaya pada wajahnya berseri. Orang yang belajar hadis dan menyampaikan hadis, wajahnya ada seri. Allah bagi seri kat wajah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW sebut lagi tentang 40 hadis. Kita ni kena azam, setiap pada kita ni yang ikut kuliah kita ni, salih semangat tuan-tuan. Saya nak minta bagi kita meraihkan penganjur kita surau
Surau Taman Pahujaya. Surau Taman Pahujaya, Permatang Pauh, Pulau Pinang. Saya nak minta tuan-tuan tolong kita kongsikan video ni. Share je dulu tuan. Kita kongsi saja dulu. Sebab saya nak gembirakan hati pihak penganjur. Itu matlamat dia. InsyaAllah tuan-tuan, saya mudah-mudahan pihak penganjur bila dia mai dia minta izin untuk saya menyampaikan kuliah ni secara online. Jadi gembira hati dia bila tengok, oh alhamdulillah ramai orang tengok, ramai orang kongsi. Dia mengharapkan manfaat daripada Ustaz Syamad, program yang dia anjurkan. Jadi selebihnya orang nak tengok, orang tak tengok tu bukan urusan kita tuan-tuan. Berapa orang yang nak tengok bukan urusan kita. Ustaz Syamad, kita hantar kat kawan-kawan kita tag kawan-kawan kita share dekat Facebook kita yang ada 1,500 yang ada 5,000 orang Ustaz Syamad friends tu, yang ada 20,000 followers tu. Tuan-tuan, kita share. Kadang-kadang seorang pun tak tengok. Dia pernah tengok, tak tengok tu bukan urusan kita. Dia pernah tengok, tak tengok tu bukan urusan kita. Saya pernah terkesan dengan seorang yang telefon saya. Dia kata, Ustaz Syamad, saya ni baru beralih, Ustaz. Saya baru berubah. Saya dulu jahat, Ustaz. Saya dulu tak baik langsung, Ustaz. Saya tak pakai tudung, saya tak apa. Saya pun tak tahu dia dapat mana nombor telefon saya. Dia call. Saya balik pada kuliah satu hari, ada call masuk, saya tak tahu nombor, saya angkat. Dia kata, Ustaz, saya minta maaf, saya nak cakap dengan Ustaz sekejap je. Saya sekadar nak kongsi je Ustaz pada dia. Dia kata, Ustaz, saya ni dulu jahat Ustaz. Saya tak baik, saya tak semayang, saya tak erti apa-apa Ustaz. Saya jahat Ustaz. Saya jauh pada Allah. Saya tak kenal Allah Ustaz. Saya benci orang-orang yang duduk berlakon baik ni. Sekejap hantar tazkirah, saya tak suka mereka ni. Ustaz, satu hari ada seorang yang hantar video Ustaz, short video Ustaz, dia hantar kat saya. Allahumma salli ala Syamad. Bila hantar kat saya teringat nak buka Ustaz. Saya buka dengan short video tu, saya dapat hidayah Ustaz. Saya berubah jadi baik. Ustaz, saya jaga semayang saya nak jadi orang terbaik. Saya masuk kerja awal Ustaz. Saya pergi, sebelum saya masuk kerja, saya akan singgah untuk solat subuh dulu. Sebab kalau saya keluar lambat, saya solat subuh dulu, saya akan berhenti, saya akan singgah di masjid awal. Saya akan qiyamul lail dulu di masjid. Tu dia kata, subhanallah, waktu tu saya sentuh. Saya kata, betapa besarnya pahala dan ganjaran orang yang Allah Subhanahu yang share video tu, yang dia rasa macam aku hantar kat orang ni belum tentu tengok lagi. Dia ni dengan tak pakai tudungnya, dia ni dengan tak suka majlis ilmunya, dia ni dengan tak suka pada orang bagi tazkirah, tapi dia hantar juga kat orang tu. Subhanallah, satu hari Allah bagi hidayah kat orang tu. Kalau kita tengok, dia tu hantar dah, dia tak boleh hantar Ustaz, dia tu tak boleh pakai Ustaz, dia tu bukan suka benda macam ni. Kita rasa macam tu, tapi tak mungkin. Itulah jalan hidayah Allah nak bagi kita. Dia suka tak suka, dia nak tengok tak tengok, tu bukan urusan kita tuan-tuan, itu urusan Allah. Tapi kalau ada Allah tanya nanti ke akhirat, Allah kata, Salih macam Allah tanya kepada Nabi Nuh AS, hal balighta ya Nuh. Salih kamu dah sampai kan Nabi Nuh? Kamu dah sampai kan Nuh? Antara orang yang terawal sekali, yang terawal sekali akan disoal di yaumul qiyamah nanti, yang dihisab ialah para nabi. Dan nabi yang paling awal sekali dihisab ialah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Berapa puluh orang ikut dia? 900 tahun riwayat. Berapa puluh orang yang ikut dia? Salih Syamad, 80 orang. Tapi Allah tak tanya berapa orang ikut kamu wahai Nuh. Salih Syamad, Allah tak tanya. Allah tanya apa? Salih Syamad, dan adakah kamu menyampaikan ya Nuh? Dah, telah saya sampaikan. Siapa jadi saksi? Tu umat-umat Nabi Muhammad SAW jadi saksi yang telah saya sampaikan. Subhanallah, tuan-tuan, Allah SWT. Itulah tuan-tuan. Jadi saya harap dia jadi semangat kat kita untuk kongsikan video, bukan untuk saya, bukan sekadar untuk saya, tapi sebenarnya untuk kita nak dapat ganjaran pahala. InsyaAllah tuan-tuan, Ustaz Syamad dan Nabi SAW sebut tentang orang-orang yang beramal dengan hadis. Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad, dalam sebuah riwayat disebutkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, man hafadha ala ummati 40 hadithan min amri dinha ba'athahu Allahu yaumal qiyamah fi dhumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa daripada umatku yang menghafaz, yang menjaga, kalau hafazah ni menjaga, dia belajar, dia hafaz, dia menjaga beramal, dia menyampaikan hadis, dia menjaga, menhafazah. Ala ummati, daripada kalangan umatku, 40 hadithan min amri dinha, 40 hadis daripada urusan agama mereka. Ba'athullahu yaumal qiyamah fi dhumratil fuqaha wal ulama, maka akan dihimpunkan dia nanti di yaumul qiyamah di kalangan, Allahumma salli ala Muhammad, para fuqaha dan alim ulama. Walaupun dia bukan fuqaha, bukan orang faqih,
Dia bukan orang alim, bukan alim ulama pun, tapi dia bangkit daripada kalangan alim ulama dan kalangan fuqaha. Satu riwayat menyebutkan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam riwayat yang disebutkan ba'athullahu faqihan aliman. Nanti dia akan dibangkitkan sebagai ahli faqih yang alim dalam riwayat yang disebut. Dia tak alim waktu hidup dunia ni, tak alim, dia tak faqih. Tapi bangkit di yaumul qiyamah orang alim, orang faqih, subhanallah. Ada lagi Nabi sebut, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa kuntu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Pada hari kiamat nanti aku akan memberi syafaat kepadanya dan aku menjadi saksi kepadanya. Siapa yang jaga 40 hadis ni, Nabi SAW janji Nabi SAW akan bagi syafaat dekat dia, dan Nabi SAW akan menjadi saksi ke atas dia. Dalam riwayat lain Nabi SAW sebut, qila lahu taqil jan min ayyi abwabil jannah syi'ta. Maka akan dikatakan kepadanya, masuklah daripada mana pintu syurga saya yang kau sukai. Mana nak masuk syurga? Yang ni masuk. Suka yang ni masuk. Yang ni cantik masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam riwayat yang lain Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kutiba fi zumratil ulama'i wa husyra fi syuhada. Akan dituliskan dia dalam golongan ulama dan dihimpunkan bersama ulama dan orang-orang yang mati syahid. Lepas tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun para hadis bersepakat bahawa hadis-hadis ini dhaif, salli ala sayyidina Muhammad, namun dalam banyak hal ulama menyusun 40 hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW sehingga tidak terhitung jumlahnya, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebab itulah salli ala sayyidina Muhammad, para alim ulama berebut-rebut nak menghimpun 40 hadis. Tuan-tuan, dan ingat ni apa yang Nabi SAW sebut. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Yang hadir antara kamu hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini tanggungjawab kita. Kita hadirkan ni, kita hadir majlis ni, walaupun tidak secara fizikal. Saya nak, kalau boleh ni, nak duduk di depan tuan-tuan. Saya nak tengok muka tuan-tuan, nak tengok muka semua. Nak tengok muka Salma Ramli, nak tengok muka Rohani Endut Ahmad Lutfi, nak tengok muka Lisa HQ, nak tengok muka Nurhawati, salli ala sayyidina Muhammad. Siapa lagi? Sarina Subari, lagi siapa? Mahani Al-Muari. Nak tengok muka-muka ni kalau boleh ni, salli ala Sakinah Tan Muda, nak kalau boleh nak berada di hadapan. Salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Supaya tuan-tuan boleh tengok saya dan saya boleh tengok tuan-tuan. Tapi ala kulli hal, keadaannya sebegini dan kita tak boleh nak buat apa-apa. Maka tuan-tuan, Ustaz Syamad, mudah-mudahan kita dalam keadaan kita mengikuti secara online ini pun Allah akan kira kita sebagai kita duduk dalam majlisnya, mudah-mudahan. Kan Allah SWT nanti Nabi kata apa? Yang hadir hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh jadi kata Imam An-Nawawi, banyak orang yang menyampaikan lebih faham daripada yang mendengarkan. Mungkin kita dengar, kita tak apa faham, tapi di sana mungkin ada orang yang akan lebih faham lagi. Nabi SAW sebut, nadharallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Muka Dura Afika, teringin nak tengok Nur Aisyah, Nur Azhar Ramli, teringin nak tengok semua ni. Cik Hamizah, teringin nak tengok depan-depan. Kan? Baik, Allahumma salli ala tuan-tuan. Nabi SAW kata apa? Semoga Allah mencerahkan wajah. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar kata-kataku ini, yakni mendengar hadis Nabi SAW, lalu dia menghafaznya, kemudian menyampaikan kepada orang lain sebagaimana dia mendengarkannya. Dan tu Ustaz Syamad. Okey. Tu mukadimah dia. Baik tuan-tuan. Malam ni kita akan sambung hadis yang keempat. Hadis yang berbunyi daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa daripada kalangan kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika dia tak mampu, maka hendaklah dengan lidahnya. Dan jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya.
dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fiqh hadis dan petunjuknya. Ini kata Imam Nawawi Ta'ala. Allahumma salli kata Syekh Dr. Dr. Mustafa Al-Bugha dan Muhyiddin Misto yang mensyarahkan kitab ini, mensyarahkan 40 hadis Imam Nawawi ini, dan dia menamakan kitabnya Al-Wafi. Al-Wafi pada mensyarahkan Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia menyebutkan kemunasabahan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah diriwayatkan oleh Muslim daripada Tariq bin Syihab, katanya, orang yang pertama memulakan dalam mendahulukan khutbah sebelum solat hari raya ialah Marwan. Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata padanya, solat mestilah sebelum khutbah. Jawab Marwan, sesungguhnya engkau telah meninggalkan apa yang kamu ketahui tentang mendahulukan solat sebelum khutbah. Adapun lelaki ini telah menjalankan tanggungjawabnya, yakni beliau telah menunaikan apa yang wajib atas diri beliau, iaitu mengingkari apa yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan, aku telah mendengar. Ini ceritanya, saya lihat simak tuan-tuan, tentang perkongsian hadis ini ketika zaman Marwan sebagai khalifah. Di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahawa Abu Sa'id Al-Khudri adalah orang yang telah menarik tangan lelaki itu dan berkata kepadanya, dan Marwan telah membalas dengan kata-kata seperti yang telah diungkirkan. Moga-moga lelaki itu mula-mula mengingkari Marwan dengan lisannya, kemudian Abu Sa'id berusaha untuk mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Baik, usaha ahli batil. Sesungguhnya hak dan batil adalah dua perkara yang beriringan sejak kewujudan manusia di alam ini. Antara di alam ini, bila jadi alam ni bertentang di antara, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hak dan batil ini daripada mula-mula manusia diciptakan. Iaitulah pada zaman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Habil dan Qabil. Waktu itu dah mula dah. Dan dia akan berlangsung sampai ke hari kiamat. Setiap kali sinaran iman itu malap dalam jiwa manusia, maka Allah pun mengutuskan Rasul yang akan mensucikan dan menyalakan semula dan menyediakan kaum laki-laki yang akan bangun dengan sinaran iman itu dan mempertahankannya. Maka tetaplah ahli batil itu sesat, ahli batil yang sesat itu akan tunduk. Namun apabila datang kesempatan mereka, lantas bangun semula untuk menyebarkan dan menghamburkan kerosakan di muka bumi ini. Dia cerita, Salih Al-Syamad, dalam perjalanan kehidupan ini akan ada kebatilan yang akan berlaku. Dan dalam pasal apa berlaku kebatilan ini? Sebab malapnya iman. Bila malap iman, batil akan naik. Tuan-tuan, akan sentiasa ada satu kelompok yang akan membawa dan menebas kemungkaran-kemungkaran tersebut. Dia akan ada sampai ke hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu, namun ada ketikanya kemungkaran akan kembali naik. Kemungkaran akan kembali naik. Waktu itu, orang-orang yang masih ada sinar iman ni, dia tidak akan senang hati dan merasa bahawa untuk mempertahankan dan menyebarkan iman itu satu perkara sukar, iaitu dengan berdiri di hadapan manusia memperingatkan mereka dengan perbuatan dan perkataan beserta jiwa yang marah serta hati yang luka terhadap kemungkaran yang berlaku di hadapan mata kepala. Mereka tidak redha dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim tersebut, sama sekali tidak akan tunduk kepada mereka kecuali orang-orang yang telah terpadam cahaya. Nabi SAW menyebutkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma min nabi ba'athullahu fi ummatin qabli illa kanat lahu min ummati hawariyun wa ashabun ya'khuduna bisunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi summa innaha takhlufu min ba'dihim khuluf yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun wa laysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardala atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada seorang Nabi pun yang telah diutus oleh Allah sebelumku, melainkan dia pasti mempunyai hawariyun, pembantu-pembantunya yang ikhlas dan suci, dan sahabat-sahabat daripada kalangan umatnya yang beramal dengan sunnahnya dan berpandukan kepada perintahnya. Setiap para Nabi yang diutus oleh Allah mesti ada hawariyun, penolong-penolong dia. Mesti ada. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian mesti ada Allahumma salli alaihi Muhammad, sahabat-sahabat daripada kalangan umat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi Muhammad. Kemudian kata Nabi SAW disambung. Kemudian terjadi selepas mereka satu golongan. Mereka berkata dengan apa yang mereka tidak kerjakan, dan mereka kerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Ini orang-orang yang melanggar syariat. Dia sebut satu benda tapi dia tak buat. Apa yang Allah larang, yang tu dia buat. Akan ada kelompok ni. Dan saya takut kita duduk pada waktu ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita duduk pada waktu kita menyaksikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, adanya kelompok-kelompok manusia yang terang-terang melakukan kemaksiatan. Dia buat maksiat secara terang-terangan. Baru ni ditunjukkan kepada saya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan, tentang seorang lelaki yang ada tattoo banyak. Orang Islam ada tattoo penuh kat badan dia. Dia duduk, saya nampak dia duduk dalam posisi tu, dia ambil gambar dekat bawah. Pasal apa? Sebab dia ambil video tu daripada bawah. Sebab dia nak tunjuk tattoo dia. Sebab tu dia duduk macam situasi, dalam posisi macam tu. Kemudian ada soalan dia tanya kat dia. Ni pun satu. Tanya soalan. Dia kata, kamu semayang? Dia kata, Salih Semat, saya cakap betul-betul saya tak semayang. Saya tak semayang. Dan saya rasa kamu tak payah sibuk saya semayang ataupun tidak. Dia kata, tak perlu kamu sibuk saya semayang ataupun tidak. Ini urusan saya dengan Tuhan saya. Dia kata, Salih Semat, tuan, nak urusan saya dengan Tuhan saya. Dan dia kata, kalau saya nak semayang nanti, saya akan semayang. Saya akan semayang sungguh-sungguh. Sampai waktu ni saya semayang. Tapi sekarang saya tak semayang. Dan ramai pun orang semayang main-main je, dia kata, dan orang tak malu nak cerita apa yang dia buat. Salih alaihi wasallam di depan manusia. Ada orang yang kita tengok satu video, ya Allah, tuan-tuan, budak perempuan, budak Melayu, Islam. Salih alaihi wasallam dia tunjuk video dia punya first date. Dia punya first date dengan girlfriend dia. Hari pertama nak jumpa girlfriend dia. Budak perempuan nak jumpa girlfriend dia. Pergi jumpa tuan-tuan, so sweetnya tuan-tuan, suap-suapnya, Salih Ahmad tuan-tuan. Kemudian pergi naik Genting Highland, kemudian turun pula ke Cameron Highland, lepas tu pergi pula dekat Port Dickson, spend time together, tunjuk, share. Lepas tu tunjuk pula apa dia duduk main dekat dalam rumah dalam bilik. Ya Allah, orang tak malu, orang tunjuk. Tuan-tuan nak diam. Tuan-tuan yang duk tengok ni, tuan-tuan nak tengok ni. Kita nak buat apa? Bila kita tengok dalam suasana yang macam ni, apa yang kita kena buat? Tuan-tuan nak diam. Larat tuan-tuan nak sekadar nak tengok, kemudian dia kata, apalah teruk orang lah ni. Takat tu je. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan. Nabi SAW cerita tentang satu kelompok yang nak pergi robohkan Kaabah. Dia dalam perjalanan untuk pergi robohkan Kaabah. Dia dalam keadaan dia nak pergi buat maksiat. Nak pergi merobohkan Kaabah, nak pergi buat maksiat. Tiba-tiba dalam perjalanan tersebut, Allah turunkan bala. Dia tenggelam dalam tanah. Termasuk dengan orang-orang yang duduk di sekitar tu. Lalu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah di kalangan di situ jalan tu ada orang yang nak balik rumah dia, ada yang nak pergi kerja dia, ada yang urusan dia apa sebagainya? Maka kata Nabi SAW, ya ada. Dan mereka pun turut akan dikenakan azab tersebut. Cuma nanti mereka akan bangkit di padang mahsyar dengan niat-niat mereka tersendiri. Ada yang niat nak balik rumah, ada yang niat nak pergi kerja, ada niat apa semua. Masing-masing niat. Tapi bila turun bala kena tak? Kena. Kena sekali. Tuan-tuan, Allah sebab di antara perkara yang mengundang bala ialah homoseksual. Waktu Allahumma salli alaihi Muhammad, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dia pun nak buat pesta arak. Waktu Oktoberfest. Nak buat tahun berapa yang hari tu ni. Saya di antara orang yang menentang Oktoberfest. Kami buat kempen untuk menentang Oktoberfest. Tuan-tuan, Allahumma yang menyedihkan kita ni ialah yang menghantam kita ni ataupun yang kata kat kita ni ialah daripada kalangan orang Islam sendiri.
Saya tengok komen-komen tu, kata maki hamun kita cukup-cukup. Sibuk apa dengan orang bukan Islam, nak minum dia punya pasal lah. Ustaz Jamal tuan-tuan, kalau dia nak minum, minumlah. Yang tak bolehnya ialah bila dibuat secara terbuka. Kita ni negara Islam. Salih alaihi wasallam kan. Nah, jemput orang, buat poster, ajak orang untuk minum arak beramai-ramai. Itu kita tak boleh. Nak minum, minumlah. Nak minum arak di rumah, silakanlah. Nak minum arak dalam kedai, kalau ada kedai-kedai pun juga, minumlah. Yang kita tak benarkan itu ialah dia buat di negara kita secara terbuka. Yang benda perbuatan tersebut boleh mengundang bala, kita sebut. Salih alaihi Muhammad. Dia ada orang tanya kepada ustaz, dia kata, "Ustaz, saya nak pi, ada kawan-kawan saya dia buat pesta arak ustaz." Betul? Yalah, dalam majlis secara terbuka tu saya pun nak pi join sekali. Ustaz, saya nak pi tengok depa buat lagu mana. Salih alaihi wasallam, dia nak tengok depa buat macam mana. Lepas tu saya nak pilah duduk sekali dengan depa, tapi saya taklah minum arak tu. Saya duduklah dengan depa, saya minum fresh orange ustaz. Boleh tak ustaz? Kalau Allah turun bala, saya kena sekali tak ustaz? Dia kata aku tu. Dia tanya. Kita kata, mana kena? Kamu tak kena. Kalau orang semua kena, orang, kalau mereka semua minum arak ramai-ramai, tiba-tiba bala turun, kamu seorang tak kena. Kamu minum apa? Fresh orange. Kamu tak kena. Dia kata, betul ke ustaz? Ustaz ni biar betul ustaz. Betul lah. Tak kena. Takkan. Mesti saya kena sekali ustaz. Dah tahu tanya lagi. Orang duduk dalam kemaksiatan tuan-tuan, 15 perkara yang mengundang bala. Salah satunya ialah apabila arak diminum secara terbuka. Apabila zina berlaku secara berleluasa. Ini dengan benda-benda yang tuan-tuan tahu tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi saya duduk terbaca, saya minta maaf saya sebab duduk dalam handphone saya pakai handphone saya. Tuan-tuan, Allahumma salli dalam tempoh beberapa bulan 2000 kalau tak salah saya 2019 sampai pertengahan ataupun sampai 2019 sampai 2020 sampai pertengahan tahun sampai pertengahan ataupun sampai hujung 20 dalam tempoh setahun atau 2 tahun tu ada 52,000 kalau tak salah saya anak luar nikah. 52,000 kalau tak salah saya, jumlah yang sangat besar. Maksudnya dia duduk dalam masyarakat kita dengan keadaan yang sangat menakutkan. Apa yang kita kena buat? Terima kasih Adam iPod. Saya hadiah orang bagi. Hadiah birthday. Alhamdulillah. Allahumma salli alaihi. Jadi, apa yang kita kena buat? Dengan Nabi SAW kata apa? Allahumma salli alaihi. Nabi kata, maka barang siapa berjihad ke atas mereka dengan tangannya, yakni dia berusaha untuk memadamkan kemaksiatan itu dengan tangan dia, dengan kuasa yang ada padanya. Allahumma salli alaihi. Dengan kemampuan yang ada padanya. Maka kata Allahumma salli alaihi itu, maka dia adalah seorang mukmin. Itu menunjukkan keimanan dia. Dan barang siapa berjihad ke atasnya dengan lidahnya, dia pergi tegur, dia pergi nasihat, atau dia menggunakan lidah dia untuk dia memastikan terpadamnya Allahumma salli alaihi Muhammad, dia mengadakan kempen-kempen ke lidah dia mampu untuk buat macam tu, ataupun dia pergi kepada jabatan-jabatan yang sesuai Allahumma salli alaihi Muhammad sallallahu alaihi, untuk dia apa? Untuk dia pergi buat laporan sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan. Maka itu salah satu usaha dia. Kata Nabi SAW, maka dia adalah orang mukmin. Fahuwa mu'minun. Wa man jahada biqalbihi fahuwa mu'minun. Barang siapa yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berjihad atas mereka dengan hatinya. Maksudnya dia tak suka benda tu. Allahumma salli Muhammad. Betul Maziah, tak pelik. Bala turun satu demi satu. Kita dan kita sambung lagi. Dan Allahumma salli Muhammad, dan kata Nabi SAW, siapa yang berjihad dengan hatinya, fahuwa mu'minun, maka dia orang mukmin. Tapi Nabi sambung di hujung Nabi kata walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Nabi kata, dan seandainya dan tidaklah ada selepas daripada demikian itu iman walaupun sebesar biji sawi. Bila sampai satu tahap kita tengok orang buat maksiat, kita tak berasa apa sikit pun. Tuan tengok orang buat maksiat, tuan tak rasa apa sikit pun, tak rasa sakit hati, tak rasa geram, tak rasa tak seronok. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan okey je. Sallallahu alaihi Muhammad.
Dia nak menari, dia nak pakai pakaian macam Firaun. Kita tengok dan kita tak rasa apa, okey je. Bahkan kita pertahan pula. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tengok tuan-tuan ada laki-laki yang berpakaian macam perempuan ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Plastik surgery. Dia cerita dia buat plastik surgery. Dia mengaku dia laki-laki. Kemudian dia pakai macam perempuan. Seksi gila tuan. Jalan lenggok lebih daripada orang perempuan lagi. Kalah orang perempuan tu. Bini kita tak lenggok macam tu. Dengan rambut blonnya apa semua. Dan dia cakap dia laki-laki. Dia kata, saya laki-laki cantik dia sebut tu. Tapi dia berpakaian perempuan. Wataknya perempuan. Tapi dia cakap dia laki-laki. Lainlah seorang lagi yang tak mengaku dia laki-laki. Paling tidak, kutlah nak sangka baik husnuzan. Kata dia memang perempuan, kut nak sangka. Tapi ada yang dia mengaku dia laki-laki. Dan dia berpakaian perempuan. Allahumma salli ala tuan-tuan. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Maka tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Kita tegur, kita nasihat. Tapi kita tengok dekat bawah tu berapa ramai orang Islam sendiri yang pertahankan dia. Dia punya penyokong dia tegar. Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Abaikan mereka. Allah ni perkataan ni semua orang dengki. Orang tak boleh nak tengok orang baik sikit. Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Yang ramai tu pertahan juga betul. Ramai orang pertahan. Ingat Nabi SAW kata apa? Kalau ada orang buat maksiat, orang lawan Allah, orang buat sesuatu yang tak kena, kamu jihad dengan mereka, dengan tangan kamu, dengan maksud kuasa yang ada pada kamu, dengan kekuatan kamu, dengan jawatan kamu, dengan kedudukan kamu, kuasa ada kepada kamu ni, guna tangan kamu. Yang kedua, kamu guna lisan kamu, gunakan perkataan kamu, pergi ceramah ke, pergi nasihat ke, pergi tegur ke. Sekarang ni mungkin dengan message ke, dengan apa ke sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Guna. Kemudian tuan-tuan Allahumma salli ala Muhammad, ataupun pergi kat jabatan-jabatan ke apa mana-mana yang boleh pergi tolong selesai. Paling tidak tuan-tuan ni fa bi qalbi. Hati je. Hati rasa tak seronok, hati rasa benci, hati rasa meluat. Bukan meluat dengan dia, meluat dengan perangai dia, meluat dengan kemaksiatan dia. Allahumma salli ala Muhammad tuan. Tapi kalau langsung tak rasa apa, bukan sekat tak rasa apa, nak pertahan dia pula, berujar untuk mempertahankan kemaksiatan dia pula, tak boleh terima pula. Saya takut macam Nabi SAW kata apa? Salli ala Muhammad. Walaysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardal. Maka tidak ada yang selepas daripada tu tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iman walaupun sebesar zarah. Mencegah kemungkaran. Apa hukum mencegah kemungkaran? Tuan-tuan tengok ada kemungkaran di hadapan, apa hukum dia? Apa yang kita kena buat? Salli ala Muhammad. Tuan-tuan kalau tengok ada kemungkaran di hadapan kita, tuan-tuan tahu tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila ada wabak macam kita ni, ataupun ada musibah yang berlaku pada waktu kita ni, apa yang kita kena buat ialah, salah satunya ialah untuk kita menghindari maksiat. Maksiat dia menghalang rezeki, dosa dia menghalang rezeki. Maksiat menurunkan bala, maksiat mengundang bala, maksiat bawa kemurkaan Allah, maksiat hilang berkat, tercabutnya rahmat. Maka sepatutnya bila kita duduk dalam wabak ni, apa kita kena buat? Ulama sebut, mungkin apa yang berlaku kepada kita pada ketika ini ialah disebabkan banyaknya dosa-dosa kita, tapi kita kurang istighfar. Mungkin disebabkan apa yang berlaku sekarang ni adalah disebabkan oleh Allah SWT kurangnya amal kita, kurangnya muhasabah diri. Maka mungkin pada waktu ni Allah nak kita banyak beristighfar, minta ampun pada Allah. Waktu ni sepatutnya seluruh Malaysia ni bergema dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a
ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Waktu ni patutnya banyak istighfar, minta ampun pada Allah. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan tahu tak? Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Statistik menunjukkan, ni saya dah post kat Facebook saya, tuan-tuan nak tengok. Apa dik? Statistik menunjukkan, subhanallah, tuan-tuan, peningkatan viewer, penonton-penonton laman-laman porno. Dan tuan-tuan tahu ataupun tidak, subhanallah, dalam dunia seluruh ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam dunia seluruh ni, Malaysia nombor 4. Ranking nombor 4 dalam dunia. Tengok video lucu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang buat keluar statistik ni? Pornhub ni dia, tak tahulah, saya tengok dekat dalam kerajaan akhbar tu. Salih Sumat dan laman web Salih Sumat yang porno ni lah. Nombor 4. Ranking nombor 4 dalam dunia, Malaysia. Ranking nombor 1 dalam Asia, Malaysia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Kak Nazar Surat Khadijah. Semadan. Ya Allah Rabbi. Agak-agak kalau macam tu keadaan dia tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana Allah nak angkat? Macam mana Allah nak angkat bala ni daripada kita? Macam mana Allah nak angkat wabak ni daripada kita tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang saya takut tu tuan-tuan, dalam ramai orang yang tengok tu daripada dalam rumah kita. Allahumma salli alaihi wasallam tuan. Jadi ni yang kita takut. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi apakah Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, apa yang kita kena buat bila ada kemungkaran yang berlaku di sekitar kita? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kita kena cegah kemungkaran. Buat. Apa hukum cegah kemungkaran? Ulama telah bersepakat wajibnya untuk kita mencegah kemungkaran. Dan wajib ke atas setiap Muslim mencegah kemungkaran mengikut kepada kemampuannya dan mengubahnya mengikut keupayaannya untuk mengadakan pengubahan dengan perbuatan dan perkataannya, yakni dengan tangan, lidah atau hati. Dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nasihat agama dan wasiat iman, salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab nasihat agama dan wasiat iman, salli ala sayyidina Muhammad, Imam Habib Abdullah Al-Haddad meletakkan dalam bab taqwa, awal-awal kitab tu, satu tajuk, satu bab, amar ma'ruf nahi munkar. Dia bawa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perbincangan mengenai dia panggil Ahlul Qaryah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ahlul Qaryah ni kelompok orang-orang Bani Israel yang melanggar perintah Allah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah larang. Jangan pergi tangkap ikan hari Sabtu. Sallallahu alaihi wasallam. Ramai yang pergi tangkap ikan hari Sabtu. Bila berlaku Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pergi tangkap ikan hari Sabtu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka tuan-tuan, terpecahlah kelompok tu menjadi 3 kelompok. 2, apabila dia azab, depa sekali kena azab. Sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah turunkan azab, depa semua sekali 2 kelompok. Satu kelompok yang terselamat. Kita ni nak tengok kita punya post duduk kat mana.
Kelompok pertama, kelompok yang pergi join sekali. Ada orang buat maksiat, kita pun pergi join sekali. Ada orang buat konsert, kita pun pergi join sekali. Salih alaihi wasallam. Ada orang buat apa hura-huri, kita pun pergi hura-huri sekali. Kan? Ada orang buat apa, kita pun buat sekali. Ini kelompok pertama. Salih alaihi wasallam. Kita ucap tahniah dan syabas kepada pihak kerajaan kita yang masih menetapkan Allahumma salli alaihi wasallam undang-undang tidak membenarkan salih alaihi wasallam perniagaan pub dan disco ini tidak dibenarkan ni. Kita rasa lega. Kita mudah-mudahan dia sebagai satu perjalanan untuk Allah mengangkat wabak ni daripada kita. Mudah-mudahan. Dan kita juga ucap tahniah kepada majlis-majlis agama negeri di bawah sultan-sultan yang mula memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada masjid. Negeri-negeri dah banyak masjid buka dah. Kita pula tak mau pergi. Hari itu kami yang marah. Saya sebab bila buka masjid lah 5 orang pergi main subuh. Tak betul lah. Hari itu marah sangat. Pilah main ramai-ramai. Tak apalah, tak boleh rapat saf lagi. Tak apalah, pilah semayang dulu. Takat mana kita boleh buat sunnah Nabi SAW, kita buatlah. Kan Allah SWT kan? Kan? Jadi subhanallah SWT, kalau ada orang buat maksiat, maka Allah SWT dia pergi join sekali. Maka bila azab Allah, maka dia pun terkena sekali. Kelompok pertama. Kelompok kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah orang yang dia tak redha dengan apa yang dia tu buat, tapi dia diamkan diri. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak redha orang duk pergi buat maksiat tu, dia tak suka. Dan nanti dia tak suka. Tapi alah, apa punya pasal lah, apa punya lantak lah, apa nak melingkup, apa punya melingkup. Aku kira boleh pegang tasbih, boleh alat masjid, boleh dengar kuliah, boleh tengok usra tuna tiap-tiap pagi. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kan, boleh buat apa, boleh dengar kuliah maghrib. Aku kira okey, cukup lah untuk aku, cukup. Hampa nak disco kan, hampa nak terlompat-lompat kan, hampa nak terjun-injut macam monyet kan, hampa nak minum arak mabuk macam apa kan, hampa punya pasal lah. Aku kira aku sudah. Orang ni apabila dia dikenakan azab, dia pun kena sekali. Pasal apa? Sebab dia menunjukkan reda. Dengan diam tu maksiat tu masih berterusan. Dengan diam itu orang tu masih berkekalan dengan maksiat. Maksiat tu makin besar, makin besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tentu boleh bayang tak kalau kita ni, keluarga kita, ada di kalangan anak kita yang tak pakai tudung, bagi contoh. Keluarga kita ada di kalangan anak kita yang tak pakai tudung. Kemudian kita sakit hati lah, kita geram macam tu. Tapi kita tak kata apa, kita duduk diam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu dia. Maka tuan-tuan, orang bercakap dekat luar sana, orang kata apalah anak haji tu tudung tak pakai. Salih cakap, dia tak faham jiwa aku tak redha. Tak, kamu diam itu menunjukkan seolah kamu redha. Anak kamu kan, bila orang tegur anak kita, orang kata apa? Pakailah tudung. Ayahku pun tak cakap apa pasal aku, tahu tak? Ayahku pun tak pernah kata apa kat aku, jangan duk sibuk pasal aku. Tuan-tuan, Allah SWT, ini menunjukkan bahawa apa? Tuan-tuan bayang tak kalau kita duduk dalam satu masyarakat, kita ni tok imam, kita ni tok bilai, kita ni orang baik, kita ni orang ketayak atas kepala, kita ni orang mengaji. Tiba-tiba dekat kampung kita ni ada orang buat maksiat, kemudian kita diam, kita tak kata apa. Lalu Allah SWT, tuan-tuan, lepas tu, bila orang pergi tegur, orang pergi nasihat, kata, hampa ni tak malu kan pada macam ni. Tengok tu, ustaz tu duduk sebelah kampung kami, dia pun tak kata apa. Hang nak sibuk apa? Tu imam kampung kami tu, dia pun tak pernah kata apa kat kami. Dia pun diam saja. Jangan duk sibuk. Maka dia akan menyangka bahawa kita ni redha dengan perbuatannya. Maka dia akan meneruskan perbuatan kemaksiatan tersebut, bahkan makin besarlah kemaksiatannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, dulu tuan-tuan kami main dekat sini. Allahumma salli ala Muhammad ni. Ada karaoke kat depan. Bombang waktu buka ni. Daripada madrasah boleh dengar karaoke kat depan. Lama-lama dia senyap. Termalu kan sebagainya. Saya semua tuan. Tuan-tuan, kita nak kena buat. Kelompok yang ketiga. Kelompok yang pertama tadi, kelompok yang join sekali. Kelompok yang tadi dia tak redha tapi duduk diam saja. Kelompok yang ketiga ialah kelompok yang dia tak redha dan dia berusaha sesuatu untuk memadamkan kemungkaran tersebut. Dia buat sesuatu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita kena buatlah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
mengenali yang ma'ruf dan mungkar, yang mencari ilmu pengetahuan agar boleh membezakan yang ma'ruf dan mungkar dalam bab mencegah kemungkaran dengan hati adalah merupakan fardu ain yang ditaklifkan ke atas setiap muslim. Tidak akan gugur fardu ini daripada seorang dalam mana-mana keadaan pun. Justru itu tiada siapa sahaja yang tidak mengenal ma'ruf dan mungkar dalam hatinya, maka binasalah dia. Siapa tidak mencegah kemungkaran dalam hati menjadi dalil, iaitu lenyaplah iman daripadanya. Nabi SAW menyebutkan, inna awwala ma tughlabuna alaihi minal jihad jihadun bi aidikum, summa jihadi bi alsinatikum, summa al jihadi bi qulubikum. Famata lam ya'rif qalbuhu al-ma'ruf wa yunkir falahul munkar nakasa faja'ala a'lahu asfalah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara jihad pertama-tama akan lenyap ialah jihad dengan kedua-dua tangan kamu. Dekat akhir zaman, antara benda paling awal sekali akan lenyap jihad ni ialah jihad dengan tangan. Maksud dia orang tak buat sesuatu untuk memadamkan kemungkaran dah. Tapi ada orang bercakap lagi, ada orang pergi nasihat lagi. Tapi dia tak gunakan kuasa dia tak gunakan kekuatan dia tak gunakan kedudukan dia tak gunakan apa sahaja yang dia ada untuk pergi padam kemaksiatan tu. Sallallahu alaihi wasallam. Tu jihad yang pertama yang akan hilang. Yang keduanya kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, kemudian jihad dengan lidah-lidah kamu. Sampai satu had yang kemudian orang dah tak tegur dah, orang tak nasihat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada kemaksiatan pun orang buat tak tahu, orang baik pergi kat depa aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai ke satu tahap sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang akan lenyap ialah jihad dengan hati-hati manusia. Sampai satu tahap orang dah tak rasa dalam hati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka apabila seorang itu tidak mengenali yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dengan hatinya, hinalah dia. Lalu dia meletakkan yang tinggi di tempat yang rendah. Maksudnya dia tak benda satu salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Mencegah kemungkaran dengan hati apabila kurang mampu ataupun tidak berdaya. Seorang itu akan terlepas daripada pertanggungjawaban apabila dia mencegah kemungkaran dengan hatinya, kerana dia tidak berupaya untuk mencegah dengan tangan ataupun lidahnya. Ibnu Mas'ud berkata, hampir-hampir orang-orang yang hidup daripada kalangan kamu, apabila melihat kemungkaran tidak berupaya untuk mencegahnya, melainkan Allah SWT mengetahui apa yang ada dalam hatinya, bahawa dia sangat benci dengan kemungkaran itu. Itu kalau kita tak boleh nak buat apa. Kita nak pergi nak tegur pun tak boleh. Kita nak pergi nasihat tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia Allah tahu hati dia. Dia redha ataupun tidak. Dia suka ataupun tidak. Allah tahu. Allah boleh tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Begitu juga hukumnya sekiranya seorang itu takutkan kemudaratan yang bakal menimpa diri dan hartanya, sekiranya kemungkaran itu dicegah dengan tangan atau lidah, memandangkan dia tidak berupaya untuk menanggung yang demikian itu. Walau bagaimanapun, jika benar-benar dalam sangkaan bahawa kemudaratan sebegitu tidak akan menimpa diri dan hartanya, maka hukumnya wajib mencegah mungkar dengan hati itu masih belum gugur daripadanya. Bahkan tidak hendaklah beliau mencegah kemungkaran tersebut dengan tangan atau lidah, bergantung kepada kemampuannya. Jadi kita sampai ke tahap kalau dia tahu kalau dia tegur dengan lidah dia ataupun dia gunakan tangan dia tu untuk stop kemaksiatan tersebut, akan jadi mudarat pada diri dia sendiri. Akan jadi mudarat. Mungkin orang akan pukul dia, mungkin orang bunuh dia, atau mungkin hartanya dia rampas. Maka dia tak boleh buat apa-apa. Tapi Allah tahu hati dia. Dan pada kebencian dalam hati itu wajib ada dalam diri dia. Dia tak suka benda tu tapi dia tak boleh nak buat apa-apa. Dia tak suka benda tu tapi dia tak boleh nak suarakan, dia tak boleh nak sebut benda tersebut. Maka tuan-tuan, waktu tu Allah Muslimat, Nabi ulama kata apa? Dalam hatinya wajib ada tidak redha tu. Salli ala sayyidina Muhammad. Tapi seandainya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam hatinya tahu bahawa dia tidak akan ditimpa apa-apa kemudaratan, tapi menggunakan alasan dia akan kena mudarat. Dan salli ala sayyidina Muhammad, maka tidak tergugur kewajipan dia untuk menasihati
sama ada dengan tangan ataupun dengan lidah. Allah tahu kita boleh je cakap, kita boleh cakap. Lepas tu tuan-tuan jangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebut kadang-kadang ada kawan-kawan kita tak tutup aurat, kawan-kawan kita tak semayang, kita tak nasihat. Kita tak nasihat. Kita tak kata apa kat dia. Kita tak ajak dia, kita tak tegur dia. Kita tak buat apa-apa jalan pun untuk supaya dia keluar daripada kemaksiatan dia. Ada kalangan kawan-kawan kadang-kadang kita kawan-kawan kita buat maksiat dan kita sendiri tolong organize. So dia nak keluar buat maksiat, kita tolong bawa kereta pergi. So kita tolong get the connection, kita buat, kita tolong buat. Bila orang tanya, pasal apa hang tak nasihat? Susahlah nak nasihat, payah nak nasihat. Hang nasihat dah lagi? Tak. Kalau hang nasihat, apa mudarat hang kena? Tak tahulah kot, nanti dia tak makan wang aku. Takat tu je. Ada seorang makcik yang kata, Ustaz, anak tak pakai tudung, anak pakai seluar ketat, anak pakai salih alaihi wasallam. Pasal apa makcik tak nasihat? Ustaz, nasihat macam mana Ustaz? Kalau nasihat lagi, pakai tak balik dah Ustaz. Ni balik sekali segala. Kalau nasihat tu, anak kita. Tanya saya, tak balik tak apa. Asalkan kita selamat ke akhirat. Saya cuma nasihat. Macam nasihat tak lagi? Tak lagi pun. Cuba try nasihat tengok. Cuba nasihat. Dah dia terima. Kita dah conclude dah. Kita dah conclude siap-siap dah. Kata orang tak terima. Lagi satu panggil kita datang, kita selalu buat apa? Salih ala sayyidina Muhammad. Takkan yang tu pun tak tahu kot. Tu perkataan kita. Tuan-tuan, ada kawan-kawan kita tak tutup aurat lagi. Ada kawan-kawan kadang padahal dia baik dengan kita. Ada kawan-kawan kita tuan-tuan tak semayang lagi. Padahal dia baik dengan kita. Salih ala sayyidina Muhammad. Ada kadang-kadang kawan kita tu tak Islam pun. Tapi dia sangat baik dengan kita. Tapi tak pernah sekali pun kita nasihat dia. Tak pernah sekali pun. Sebab kita menggunakan alasan dia baik dengan kita, kita tak nasihat dia. Patutnya lagi baik, lagi kita nak nasihat. Tuan-tuan bayang. Dalam keadaan tiba-tiba Allah Muslimat tuan-tuan dia mati. Dia tengah duduk baik dengan kita. Dia duduk dalam kemaksiatan dia. Tiba-tiba dia mati. Dia mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang tu dia. Mati kawan dia. Mati. Mati tak Islam. Sedangkan dia cerita sepanjang dia duduk kawan dia. Dia kata, Ustaz, dia baik jumpa kami, bagi salam. Assalamualaikum. Dia jumpa kami. Siap ni, hari ni aku nak baca Fatihah kat hampa dengar. Dia punya baik sampai macam tu. Tapi hang cakap Islam ke dia? Kami tak pernah sembang Islam ke dia, Ustaz. Dia mati. Dia mati. Dia mati dalam keadaan dia belum Islam. Boleh jadi tak kawan-kawan kita yang baik yang kita ni, yang tak pakai, yang tak tutup aurat ke, yang dah Islam tapi tak tutup aurat, yang dah Islam, yang tak semayang tapi duduk satu pejabat dengan kita, duduk satu sekolah dengan kita, duduk satu universiti dengan kita, bahkan duduk satu rumah dengan kita. Tuan-tuan, boleh jadi tak di depan Allah dia kata apa? Ya Allah, hari ni nak kena masuk neraka. Tapi ya Allah, ni orang ni kawan aku ni. Dia duduk sebelah aku kat office. Dia duduk sebelah aku kat universiti. Dia duduk satu dorm dengan aku kat universiti. Dia duduk satu rumah dengan aku. Kat rumah sewa kami kerja sekali. Aku bawa balik laki-laki kat rumah. Dia tak pernah tegur. Dia tak pernah nasihat. Ya Allah, hari ni kami kena masuk neraka. Dia punya pasal lah. Dia punya pasal lah. Kita nak jawab apa depan Allah? Apa kita nak jawab depan Allah? Dan redha dengan dosa satu maksiat. Barang siapa tahu tentang satu dosa dan redha tentangnya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar dan mengerjakan seburuk-buruk perkara haram. Sama ada dia melihat perbuatannya ataupun tidak, maka dosanya adalah seperti dosa orang yang melihatnya tetapi tidak mencegahnya. Nabi SAW bersabda, "Idza umilatil khati'atu fil ardi kana man syahidaha fakarihaha wa qala marrah ankaraha kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradhiyaha kaman syahidaha." Apabila satu dosa dilakukan di atas muka bumi, maka orang yang melihatnya serta membencinya, baginda bersabda pada ketika yang lain, dan mengingkarinya, maka dia sama seperti orang yang tidak melihatnya. Dan barang siapa yang tidak melihat kemungkaran itu berlaku di hadapan matanya tetapi redha dengannya, samalah seperti dia menyaksikannya. Dan sedemikian itu adalah disebabkan redha dengan dosa menyebabkan seorang itu tidak mampu mencegah kemungkaran tersebut dengan hatinya. Kita telah mengetahui bahawa mencegah kemungkaran itu hukumnya fardhu ain, dan meninggalkan fardhu ain termasuk di kalangan dia masuk dalam dosa-dosa.
Nabi SAW bersabda, kana man syahidaha fakarihaha kaman ghaba anha. Barang siapa yang melihat maksiat serta membencinya, maka samalah seperti orang yang tidak melihatnya, iaitu tidak mendapat dosa. InsyaAllah tuan-tuan, cukup sekadar tu untuk malam ni. Kita ucap terima kasih kepada pihak Surau Taman Pahujaya yang menganjurkan kuliah kita pada malam ni, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang kita kongsikan, sedikit yang kita kongsikan pada malam ini menjadi manfaat kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Kita jumpa lagi esok pagi dalam Usratuna, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.